Okey, bertemu kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, murid-murid, pada kali ini kita akan belajar topik perubahan zaman air batu dan juga kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Ini berada dalam unit 5 zaman air batu. Okey. Kita lihat kepada perubahan zaman air batu akhir. Pada zaman air batu akhir, berlaku perubahan suhu. Suhu dunia meningkat dan berlaku kecairan air batu. Perubahan ini telah memberikan kesan yang besar terhadap bentuk fizikal dan hidupan bumi. Kalau murid-murid dapat lihat, zaman air batu air akhir ni telah berlaku perubahan suhu. Apabila suhu meningkat, berlakulah kecairan air batu. Ini menyebabkan memberi kesan yang amat besar terhadap bentuk fizikal dan juga hidupan bumi. Okey, perubahan dia. Peningkatan suhu telah membawa perubahan kepada bentuk muka bumi. Okey, mula-mula dapat lihat pada gambar rajah ini. Okey, perubahan bentuk muka bumi. Suhu bumi meningkat, ais mula mencair, air melimpah ke kawasan rendah sehingga membentuk tasik dan laut. Sebelum sebelum terjadinya peningkatan suhu, bumi ini ditutupi oleh daratan. Daratan ini ditutupi oleh ais ataupun air batu. Tapi pada zaman akhir ni, zaman air batu akhir, telah berlaku peningkatan suhu bumi, iaitu bumi semakin panas. Jadi menyebabkan kecairan air batu dan menyebabkan kawasan rendah dilimpahi oleh air laut dan juga tasik. Okey, kita lihat kepada iklim. Iklim berubah daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Perubahan iklim disebabkan oleh sinaran matahari dan pemanasan bumi. Sebelum ini, iklim sangat sejuk. Tapi selepas peningkatan suhu, iklim telah berubah kepada sederhana sejuk. Ini disebabkan oleh sinaran matahari dan juga pemanasan bumi. Okey, rupa bentuk fizikal bumi. Perubahan bentuk fizikal bumi, paras air meningkat sehingga 100 meter. Okey. Kesan dia. Peningkatan suhu juga telah memberi kesan kepada bentuk muka bumi, kehidupan manusia dan juga haiwan. Bentuk fizikal bumi yang baharu. Okey, berlakunya pembentukan tasik air tawar, aliran air sungai juga berubah. Kalau kepada keputusan haiwan, keputusan berlaku akibat perubahan suhu. Haiwan seperti harimau betari, lengkung dan mamut telah pupus. Kalau murid-murid panggil zaman ais batu ini dipanggil dinosaur lah. Yang kalau kita dapat lihat dalam filem Jurassic Park, cerita dinosaur, itulah pada zaman air batu dulu dikatakan haiwan-haiwan ini hidup pada zaman ais batu, tetapi telah pupus lepas zaman ais batu berakhir. Jadi haiwan-haiwan pun mengalami perubahan dan evolusi. Okey, kita lihat kepada penempatan manusia. Okey, penempatan manusia. Manusia bergerak keluar ke kawasan yang lebih panas. Manusia mencari tempat untuk membina penempatan baharu. Jadi murid dapat lihatlah penempatan manusia dia berselerak di satu dunia. Ada di semua tempat. Kalau murid-murid dapat lihatlah, macam kita berada di Malaysia, ada berada di Brazil, ada berada di Amerika Syarikat. Banyaklah tempat manusia ni bergerak keluar ke kawasan yang lebih panas. Okey. Kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir seperti penggelaziran, perubahan iklim dan bentuk muka bumi turut memberikan kesan di Asia Tenggara.
Antara kesan tersebut termasuklah kenaikan paras air laut di Petas Sunda dan berlakunya pergerakan manusia dan haiwan. Bila perubahan ni pada zaman batu akhir ni, kesan dia pada satu bumi. Semua terkesan. Tak ada yang tak terkesan. Ini termasuklah kenaikan paras air laut di Petas Sunda. Okey, kalau kita lihat. Tahukah anda Asia Tenggara terdiri daripada Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Indonesia, Thailand, Laos, Kemboja, Myanmar, Timor Leste dan Vietnam. Jadi kalau murid-murid kalau ada soalan bertanyakan tentang negara Asia Tenggara, inilah negara-negara yang berada dalam Asia Tenggara. Okey, kesan terhadap Asia Tenggara. Kenaikan paras air laut di Petas Sunda meningkat. Okey, kecairan batu juga menyebabkan kenaikan paras air laut yang membawa kepada pembentukan sungai dan tasik di Asia Tenggara. Aliran air sungai telah menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai. Kecairan air batu juga memberikan kesan kepada kewujudan pendapatan baharu di Asia Tenggara. Okey, berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Manusia telah bergerak ke kawasan yang lebih tinggi dan hidup secara berpindah randa dan akhirnya menetap. Kawasan Asia Tenggara juga menjadi tempat tinggal haiwan. Okey, untuk makluman murid, Petas Sunda ialah kawasan tanah luas di Asia Tenggara yang menghubungkan daratan dengan kepulauan. Oleh itu, kedudukan Petas Sunda mempengaruhi bentuk muka bumi di rantau Asia Tenggara. Okey, kenaikan paras air laut telah mempengaruhi bentuk muka bumi Petas Sunda. Okey, kita lihat. Okey, kita imbas kembali pelajaran kita sebelum ini. Kita dah belajar dah kenali zaman air batu, garis masa zaman air batu akhir, perubahan zaman air batu akhir dan juga kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Kalau kita dapat lihat, kenali zaman air batu ini adalah zaman bumi ditutupi oleh air batu yang tebal disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara. Okey, garis masa zaman air batu akhir pula. Garis masa zaman air batu akhir berlaku pada kala kuaterna. Okey, perubahan zaman air batu akhir telah memberikan kesan kepada bentuk muka bumi, iklim, haiwan dan pertempatan manusia. Dan akhir sekali, kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara, kawasan rendah di Petas Sunda tenggelam dan berlaku perubahan pada bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Unit ini memberikan pemahaman tentang maksud dan garis masa zaman air batu akhir. Perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir telah memberikan kesan pada bentuk muka bumi. Kehidupan manusia dan haiwan. Unit seterusnya akan membincangkan perkembangan dan perubahan kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Jadi kita telah belajar tentang zaman air batu dan kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Okey, kita buat latihan. Okey, cikgu harap cikgu nak minta murid-murid buat latihan yang diberikan oleh cikgu ini dalam buku latihan sejarah fikir dan jawab. Jadi cikgu nak murid pilih jawapan yang betul. Murid-murid baca dan pilih A, B atau C jawapan, dan murid-murid bulatkanlah jawapan yang paling tepatlah, yang betul lah. Jadi murid-murid bulatkannya. Okey, ada bahagian A dengan B. Jadi murid-murid lengkapkan soalan ini dengan jawapan yang betul. Itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.